Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 6 September 2021 bersama dengan saya Nusya Muhammad Amin. DAP telah mengadakan pertemuan dengan Ahli Parlimen Pengerang Azalina Osman Said untuk membincangkan di isu pembaharuan Parlimen. Ini kata parti itu termasuk kemungkinan menyokongnya sebagai Speaker Dewan Rakyat jika dia serius mahu menggantikan Azhar Harun. Dalam satu kenyataan hari ini, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata, parti itu telah menghantar Timbalan Pengerusi Kebangsaan DAP Gobind Singh Deo untuk bertemu Azalina berhubung cadangannya untuk mengadakan pilihan raya pecat bagi menangani isu wakil rakyat yang melompat parti. Lim berkata kepatuhan Speaker Azhar Harun kepada badan eksekutif telah merosakkan imej dan kredibiliti Parlimen, justru dia perlu ditukarkan. Ini kata Lim berbanding dengan Azalina yang sejak beberapa bulan lalu dilihat ke depan dalam menganjurkan reformasi institusi Parlimen. Tambah Lim, Azalina perlu menyusun rancangan bagaimana mengelakkan Parlimen menjadi rubber stamp untuk Perdana Menteri semata-mata dan mendaulatkan Parlimen seperti yang tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Lim merujuk kepada laporan Malaysia Kini yang memetik sumber yang mendakwa UMNO bercadang mencalonkan Azalina sebagai Speaker baru Dewan Rakyat. Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi yang juga anggota Parlimen Bagan Datuk dilaporkan akan mengemukakan usul berkenaan ketika Parlimen bersidang pada 13 September. Kepimpinan Akar Umbi PKR Negeri Sembilan menyatakan hilang kepercayaan terhadap pengerusi Majlis Pimpinan Negeri yang juga Menteri Besar Aminuddin Harun. Mereka terdiri daripada 4 adun PKR dan pemimpin 6 daripada 8 cabang PKR iaitu Rasah, Port Dickson, Jelebu, Kuala Pilah, Rembau dan Seremban. Sinar Harian melaporkan Ketua Penerangan PKR Negeri Sembilan Yusof Tapa membaca kenyataan bersama dan memorandum kumpulan itu dalam satu majlis semalam. Untuk rekod 2 cabang PKR Negeri Sembilan yang lain adalah Tampin yang diketuai oleh Aminuddin dan Jempol. Yusof berkata rombakan segera perlu dilakukan dalam PKR Negeri Sembilan bagi memastikan parti itu kekal relevan kerana mendakwa Aminuddin tidak menunjukkan kesungguhan untuk menjadikan parti itu dominan dalam kerajaan negeri. Bagaimanapun penerangan PKR Negeri Sembilan berkata, mereka tetap menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim sebagai Presiden PKR. Tambahnya, memorandum menolak kepimpinan Aminuddin telah ditandatangani oleh ketua-ketua cabang dan sayap parti serta AJK tertinggi MPN untuk diserahkan kepada Anwar dalam masa terdekat. Sementara itu, Syahril Hamdan berkata adalah mustahil PH Selangor tidak tahu menahu berhubung keputusan penyahwartaan hutan simpan Kuala Langat Utara. Ini ketika Ketua Penerangan UMNO itu meluahkan rasa tidak yakin dengan tindakan yang diambil kepimpinan PH Selangor bagi menangani isu tersebut. Dalam satu kenyataannya, Syahril secara sinis mengucapkan syabas atas keprihatinan pengerusi PH Selangor, Amiruddin Syari yang juga Menteri Besar, selepas mengadakan mesyuarat dengan rakan komponen PH berhubung perkara itu. Mereka juga kata Syari telah membantah keputusan yang dibuat oleh kerajaan PH Selangor sendiri dan langsung tidak membuat sebarang permohonan maaf. Cadangan pembangunan hutan simpan Kuala Langat Utara mendapat bantahan ramai selepas kerajaan Selangor mendedahkan mereka telah menyahwartakan separuh hutan simpan tersebut pada Mei lalu. Sementara itu, Syahril turut membidas pergolakan dalaman PH di Negeri Sembilan apabila pemimpin Akar Umbi PKR negeri itu mengumumkan hilang kepercayaan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun. Ini katanya ketika parti lain sedang sibuk menyalurkan bantuan di tengah krisis, PH pula sibuk bermesyuarat untuk menjatuhkan Menteri Besar dari parti mereka sendiri. Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmini Ahmad berkata ada 2 kesimpulan dapat dibuat jika Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob enggan berdepan undi percaya di Dewan Rakyat. Menurutnya, kenyataan Peguam Negara Idrus Harun bahawa Ismail tidak perlu mengadakan undi percaya di Parlimen bertentangan dengan titah agung sebelum ini. Dalam satu hantarannya di Facebook, Nik Nazmi menyebut kesimpulan yang pertama adalah kerana Ismail tidak yakin dengan sokongan BN, Perikatan Nasional dan GPS untuknya di dalam Parlimen.
Sementara itu yang kedua, Ismail tidak mahu mempertimbangkan sebarang penambahbaikan yang dicadangkan Pakatan Harapan. 4 September lalu, Idrus berkata pelantikan Ismail sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong telah mengikut Perlembagaan Persekutuan dan beliau berhujah undi percaya Perdana Menteri boleh menjejaskan kuasa Seri Paduka. Dalam pada itu, Nik Nazmi berkata undi percaya bukan perkara luar biasa, bahkan Perdana Menteri ketiga dan kelima pernah melaluinya di Dewan Rakyat. Katanya PH juga telah menyatakan kesediaan untuk tidak menyulitkan proses undi percaya bagi pentadbiran Ismail dengan syarat beliau melaksanakan agenda penambahbaikan dan dasar-dasar yang bersifat pro-rakyat. Good morning, Jishua. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Kita ke berita yang berikutnya. Semua usul yang bakal dikemukakan pada sidang Parlimen bermula 13 September dapat diketahui minggu ini dalam aturan urusan mesyuarat. Menurut Timbalan Speaker Dewan Rakyat Muhammad Rashid Hasnun, ini termasuk undi percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen. Rashid berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada Speaker Dewan Rakyat ada menerima usul undi percaya terhadap Perdana Menteri atau tidak. Terdahulu, Peguam Negara Idrus Harun memaklumkan tiada keperluan undi percaya di Parlimen untuk mengabsahkan pelantikan Perdana Menteri dan kerajaan yang sudah dibentuk mengikut lunas undang-undang. Jelasnya Seri Paduka telah berkenan menerima menghadap seramai 114 ahli Dewan Rakyat untuk mengesahkan sokongan mereka kepada Ahli Parlimen Bera Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun, kenyataan Idrus itu mengundang kritikan banyak pihak, antaranya pemimpin Pakatan Harapan, kerana bertentangan dengan titah agung yang mahu Perdana Menteri baru mengusulkan undi percaya secepat mungkin. Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad menjawab tuduhan peguam dan aktivis Siti Kasim yang mendakwa dia menggunakan jam tangan mewah berjenama Rolex. Sebaliknya, kata Naib Presiden PAS itu, dia hanya menggunakan jam tangan berjenama Buruj bagi memudahkannya mengetahui arah kiblat serta waktu solat. Idris berkata demikian sebagai mengulas ciapan Siti Kasim yang mendakwa menteri berkenaan menggunakan jam tangan Rolex. Menerusi tangkap layar daripada Twitter Siti Kasim, aktivis itu meminta pengikut laman sosialnya memeriksa jam tangan Rolex yang dipakai Idris. Ia membabitkan satu gambar yang memaparkan Menteri Agama itu menadah tangan berdoa dan menampakkan jam tangan. Idris yang juga bekas ahli Parlimen Bukit Gantang baru-baru ini dilantik sebagai Menteri Agama di bawah pentadbiran kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Malaysia kini cuba mendapatkan ulasan daripada Idris dan Siti, namun sehingga kini masih belum mendapat maklum balas daripada mereka. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.